Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-musliman yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bertemu dengan taman syurga. Walaupun saya tak melihat tuan-tuan dalam sebuah tempat, tapi kita berada tempat yang beza-beza. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Farah, Fadiahna, Fadiah Dina, Masyita, Aisyah, Fazala, Saadiyah, Masya Allah, semuanya di kalangan muslimat, ya. Hafizah, Intan, Aisyah Iskandar, doakan supaya anak saya operation hari ini dimudahkan, insya-Allah, mudahan. Alhamdulillah, Ustaz Syafiq Murad sudah bersama kita, Siti Nurzilah, Jamil Firdaus, Nurita Ahmad sebagai top fan di sini. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah beri kesempatan bagi kita untuk berhimpun dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan menambah iman. Kerana iman adalah satu yang bersifat proaktif, dinamik, dan dia perlu kepada makanan-makanannya sebagaimana tubuh kita, fizikal kita perlu kepada makanan-makanannya. Jadi bicara kita pada pagi ini pada kitab yang sangat istimewa, namanya Kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan oleh Imam Nawawi, ya. Jadi pagi ini kita bersiaran di Facebook Umar Azhazan. Bagi tuan-tuan yang berkesempatan dapat share dengan seramai sahabat-sahabat yang ada. Tujuan kita mengadakan kuliah ni adalah untuk memahami Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran, memahami hak-hak kita terhadap Quran, memahami tanggungjawab umat Islam terhadap Al-Quran. Jadi kitab yang sangat istimewa ni telah pun dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi sejak lebih dari beratus-ratus tahun lalu, lebih daripada 700 tahun lalu. Beliau menghimpunkan pandangan-pandangan yang terdapat terhadap Al-Quranul Karim. Jadi renungan kita pada pagi ini daripada muka surat 9 bagi memiliki kitab At-Tibyan, terjemahan daripada kitab At-Tibyan yang diberi nama Adab-adab membaca Al-Quran ni, sila lihat pada muka surat yang ke-9. Keistimewaan baca Al-Quran dan pembacanya berbanding dengan yang lain. Sabit sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Maksudnya orang yang paling patut menjadi imam pada satu kaum hendaklah orang yang paling baik bacaan kitab Al-Qurannya. Maknanya dalam pemilihan menjadi imam di satu tempat adalah berasaskan kepada kefahaman mereka kepada Al-Quran. Yang paling baik bacaan Qurannya bererti, kata para ulama tafsir, yang paling faham kepada Quran, yang paling elok tajwidnya, yang paling alim di kalangan mereka, itulah yang paling layak untuk menjadi imam di sesuatu tempat. Baik, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, kanal qura'u ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Para pembaca Al-Quran adalah merupakan ahli anggota majlis dan mesyuarat Umar Khattab radhiyallahu anhu, sama ada mereka itu tua ataupun muda. Jadi pada zaman khalifah yang terkemuka Umar Khattab radhiyallahu anhu, pemilihan adalah berasaskan kepada kefahaman orang itu kepada Al-Quran. Tak kiralah dia tua ataupun muda, tapi qualification yang letakkan pada masa itu adalah sejauh mana kefahamanmu kepada Al-Quran, maka sejauh itulah kelayakanmu untuk menjadi ahli mesyuarat Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kalaulah sistem pentadbiran kerajaan yang ada pada ini mengambil kira orang-orang yang berkedudukan di sudut ilmu Al-Qurannya, orang yang berurusan dalam bidang Al-Qurannya untuk menjadi pakar-pakar rujuk, tentulah banyak masalah dapat diatasi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini daripada dalam kitab sahihnya. Pada bab seterusnya akan dinyatakan banyak hadis yang maksudnya sama dengan bab ini. Inilah pendekatan Al-Imam An-Nawawi dalam segala tulisannya. Beliau sangat mengambil berat bab Al-Quran dan juga dalil-dalil daripada hadis. Apabila kita membaca pandangan Imam Nawawi, kita akan melihat ketenangan, kedamaian, kegembiraan,
kebahagiaan bila kita baca pandangan-pandangan oleh Imam Nawawi, kerana sentiasa disulami dengan Al-Quran dan juga riwayat daripada hadis-hadis untuk memperkuatkan satu hujah yang dikemukakan. Ketahuilah pendapat yang sahih lagi terpilih serta dipegang oleh ulama yang menjadi rujukan manusia dalam baca Al-Quran lebih baik daripada tasbih, tahlil dan zikir-zikir yang lain. Banyak sekali dalil menyatakan demikian, wallahu a'lam. Jadi membaca Al-Quran lebih utama daripada tasbih, tahlil dan juga zikir-zikir, kerana Nabi telah bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadat umatku adalah membaca Al-Quran, kata Nabi SAW. Baik, kita masuk pada bab yang ketiga. Tengoknya ringkas, mudah, kita boleh baca sendiri kitab ni. Tapi saya pernah baca kitab ni pada guru saya, Syekh Dr. Noor Ali Salam Al-Quda, ketika berada di Jordan dahulu. Mudah-mudahan saya dapat sampaikan rantai sanad ini kepada tuan-tuan. Seterusnya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang menghormati syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang bertakwa, kerana sesungguhnya buatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati bagi si mukmin. Jadi ayat ini kata Imam Nawawi sebagai bukti kita kena muliakan ahli Quran, kita kena muliakan hufazul Quran, kita kena muliakan orang yang mempunyai pengetahuan dalam bidang Al-Quran, di kalangan para ustaz, para hafiz, para pensyarah, para guru yang mengajar kita dalam bidang Al-Quran. Maka menghormati, memuliakan mereka merupakan tanda takwa yang subur dalam hati, berpandukan kepada ayat ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Lagi Allah berfirman dalam ayat ke-30 surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka demikian itu menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Jadi yang memahami hukum-hukum ni adalah orang yang berilmu. Maka itulah sebabnya dituntut kepada kita untuk menghormati ahli Quran sekali lagi. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hijr ayat ke-88, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wakhfid janahaka lilmu'minin. Dan hendaklah engkau rendahkan dirimu kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini merupakan satu isti'arah, satu bentuk pinjaman kata, kiasan kata bila Allah maksudkan dan turunkan sayapmu kepada orang-orang beriman. Maknanya kat sini seperti sang burung yang terbangnya tinggi, kedudukannya mulia, berada di langit jauh, di dada angkasa. Tiba-tiba ia turun di depan kita, sayapnya dapatkan ke tubuh, dia berjalan. Begitulah keadaan seseorang manusia yang walaupun kedudukannya tinggi, mulia, hebat, pemimpin sekalipun, ahli politik sekalipun, menteri sekalipun, tapi dia hendaklah merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Ini kepada orang beriman. Kalau orang beriman itu hafaz Al-Quran pula, famin babi aula, maka tentulah lebih utama untuk kita muliakan. Kalau orang itu orang beriman biasa, orang awam, marhain orang kata, tetap kita kena hormat, kena muliakan, beri kepadanya penghormatan. Ini kan pula kalau dia seorang hafiz, dia seorang alim, dia seorang faqih, maka tentulah lebih-lebih lagi. Ini dalam bab menyatakan keutamaan, kelebihan adab kita terhadap orang yang menghafaz Al-Quran Karim, orang-orang ilmuwan sebagai contohnya, tuan-tuan. Lagi Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, walladzina yu'dzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang yang mengganggu dan menyakiti orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan satu kesalahan yang dilakukan, maka sungguhnya orang itu telah memikul kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Ini dalam larangan Allah untuk kita menyakiti orang-orang beriman. Kita menuduh orang-orang beriman, kita mengada-ngadakan cerita terhadap orang beriman, maka sebenarnya kita telah pun melakukan satu faqad ihtamal buhtana wa ithman mubina. Kamu menuduh, kamu telah pun membuat kesalahan, menuduh secara dusta dan membuat dosa yang amat nyata. Ini adalah amaran Allah terhadap orang-orang beriman supaya jangan menyakiti saudara-saudara mereka yang lain. Jadi kalau kita dapat fahami ayat ini dari sudut mukhalafahnya, mafhum mukhalafahnya, bila kita dilarang untuk menyakiti orang beriman, artinya kita dituntut untuk
menghormati, memuliakan, menjaga, menutup maruah mereka, menjaga maruah mereka, menutup aib mereka. Jadi kalaulah seseorang kita mendengar kisah contohnya tentang imam di satu tempat, orang berkata, kau kenal tak fulan bin fulan? Ya, imam kat tempat kita. Hari tu aku lalu kat rumah dia, aku nampak isteri dia sedang menyedia baju, menggerbang rambutnya macam pontianak. Ini contohlah tuan-tuan terlintas dalam fikiran saya. Maka kita yang mendengar ahli karya berkata demikian tentang imam kita, imam yang sebenarnya seorang yang hafiz Quran, orang yang faham Quran, atau sekurang-kurangnya membaca Quran dengan baik, menjadi ketua dalam masyarakat kita, yang mengimamkan salat Jumaat, salat raya dan sebagainya. Maka ada orang mengatakan demikian terhadap beliau. Menjadi tanggungjawab kita ahli karya, jadi tanggungjawab kita orang beriman untuk menidakkan cerita yang belum pasti itu, dengan mengatakan kepada orang yang bawa cerita tersebut, fulan, kau jaga-jaga, kau fulan cerita benda yang belum pasti fulan. Kau boleh kata, betul, aku tengok isteri dia. Katakan kepadanya, engkau melihat orang perempuan yang bukan mahrammu adalah haram hukum. Kau melihat seorang perempuan ajnabiyah, perempuan seperti itu hukumnya haram. Mungkin datang itu memegang kakak kepada isterinya, rupa mereka sama, mungkin makciknya, mungkin waktu itu cuti sekolah hari Sabtu Ahad atau cuti panjang, orang datang ziarah ke rumahnya, tidur tumpang ke rumahnya. Apalah kemampuannya untuk menghalang orang itu daripada mendedahkan aurat, sebagai contoh, tuan-tuan. Jadi kita hendaklah mempertahankan orang-orang beriman. Idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu faltamis lahu al-a'zar. Apabila kamu mendengar cerita yang tidak elok terhadap orang beriman, hendaklah engkau mencari alasan untuk mengatakan ia tidak. Maka terjagalah batasan kemuliaan seorang pemimpin, seorang yang alim, orang beriman di kalangan kita. Berpandu kepada ayat ini, wajib ke atas kita untuk menutup aib orang beriman. Tambahan pula kalau dia pemimpin, tambahan pula kalau dia memahami Quran, tambahan pula kalau dia ustaz, maka lebih-lebih lagi lah kita kena bertanggungjawab untuk menjaga maruah seseorang itu. Baik, dalam bab ini hadis Abu Mas'ud Al-Ansari dan Ibn Abbas yang ada pada bab kedua menjadi sandaran. Diriwayatkan pula daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikram zi syaibah al-muslim wa hamil al-Quran ghairi ghali fihi wal jafi anhu wa ikram zi sultanil muqsit. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Kata Abu Musa Asy'ari, aku mendengar Nabi SAW sabda, sungguhnya antara bentuk mengagungkan Allah ialah memuliakan muslim yang telah tua, memuliakan penghafaz Quran yang tidak melampaui batas dan melupakannya, serta memuliakan pemerintah yang adil. Apakah maksud dalam hadis ini bila Nabi menyatakan ghairi al-ghali fihi wal jafi anhu? Apa maksud dia? Iaitu seorang penghafaz Quran yang dihormati, yang mulia, yang tidak kering. Apa istilah kering kat sini? Jafi anhu maknanya tidak mempedulikan Quran. Dia hafal Quran tapi perangainya macam orang jahil, perangainya macam ahli maksiat. Maka orang seperti itu tak termasuk dalam konteks menyuruh untuk dimuliakan. Tapi kalau orang itu pakaiannya pun sudah menampakkan kesungguhannya untuk menjaga tata tertib sebagai seorang Muslim. Ada orang Allah beri kelebihan kepadanya untuk berserban, berjubah, berpenampilan macam ulama. Kalau dia betul-betul ulama, itu satu kelebihan. Tapi ada orang yang juga berpakaian seperti ulama. Mudah-mudahan hatinya ingin cenderung kepada perkara kebaikan dan menjadi orang soleh. Ada orang berkata, kalau saya pakai serban seperti ini Ustaz, saya malu nak buat maksiat lah Ustaz. Alhamdulillah, kalau itu menjadi benteng kita di melakukan maksiat pada zaman yang penuh fitnah ini, maka lakukan. Dan kita kena hormat golongan seperti ini, tuan-tuan. Kalau kita melihat pada pakaian, mungkin menampakkan kita pun tak tahu dia graduate daripada Maghribi ke, dari Saudi ke, dari Jordan ke, dari Mesir Al-Azhar ke, dari Tunisia ke, dari Maghribi ke, mungkin dari UAE ke, dalam bidang ini. Maka pakaiannya dia nak menunjukkan dia cinta kepada Islam, dia cinta kepada ulama, dia cinta kepada Rasulullah SAW. Maka hormatilah mereka, tuan-tuan. Beri kemuliaan kepada mereka, beri penghormatan kepada mereka. Ketika saya mengajar di UAE dahulu, ada seorang profesor, orangnya sangat tawaduk, sangat mulia. Moga Allah beri kepadanya kesihatan, keafiatan, keberkatan, masih hidup lagi Allah. Nah, kirakan pengalamannya mengajar di US, bahasa Arabnya, bahasa Englishnya fasih. Tuan-tuan, ketika beliau sedang mengajar, tiba-tiba datang seorang tuan guru dari Kelantan. Ialah tuan guru pondok di Kelantan, alim. Persyarat meskipun kita tak boleh nafikan alim juga, masing-masing ada kelebihan. Yang penting selepas ilmu adalah amal.
Tak ada gunalah kalau seseorang itu mendakwa, mendabik dada, mengetahui segala-galanya tapi tak beramal, sombong, bongkak dan sebagainya, tak guna ilmu tersebut, tuan-tuan ya. Maka ketika beliau hadir di Universiti Islam Antarabangsa, dan pensyarah yang mulia ni profesor, berpangkat tinggi, pengalamannya luas, dia nampak orang alim dari Kelantan, pondok ini datang, dia minta pelajar-pelajarnya berdiri menghormati. Sekejap ya, ni guru saya datang, padahal bukan guru dia pun. Tapi inilah amalan orang-orang saleh, orang bertakwa, orang tawaduk kepada hadis Nabi yang menyuruhkan kita memuliakan seseorang itu. Kalau ada kesempatan kita melihat dalam kitab Al-Azkar nanti, bagaimana Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis bahawa Nabi SAW ini berdiri memberikan penghormatan kepada para sahabatnya, padahal Nabi jauh lebih tinggi di pangkatnya di sisi Allah berbanding dengan para sahabatnya. Macam Nabi bersabda kepada para sahabat, qumu li sayyidikum, bangunlah untuk beri penghormatan kepada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, salah seorang pemimpin di kalangan penduduk Madinah sebelum Islam dan selepasnya. Nabi sangat cinta kepada Sa'ad bin Mu'az ini, yang mana Sa'ad ini ketika beliau hadir untuk membuat keputusan terhadap Yahudi di Khaybar yang telah mengkhianati perjanjian Madinah, maka dia dalam keadaan sakit, dipapah orang, maka Nabi SAW telah beri arahan kepada para sahabat semua untuk bangun terhadap Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kita bangun bukanlah macam mengagung-agungkan, memuliakan, mendewa-dewakan seperti orang-orang kafir buat pada pemimpin mereka. Bahkan mereka sujud kepada pemimpin-pemimpinnya yang telah mati pun disujudnya. Tapi kita menghormati kerana kedudukannya, menghormati kerana keilmuannya. Tak salah untuk kita bangun kepada orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang yang dihormati. Penghormatan ni mungkin datang dengan sebab pengetahuan kita, kelulusannya, pelajarannya ataupun pakaiannya. Seperti yang saya gambarkan tadi, dia berusaha nak jadi macam orang alim, dia mencontohi pakaian ulama walaupun dia belum jadi ulama lagi. Jadi kita hormatlah kepada mereka, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Jadi ini adalah peringatan Nabi SAW terhadap kita supaya memuliakan satu orang tua. Orang tua ni ada ukurannya lah, umurnya, dengan pengetahuannya, pengalamannya, mungkin janggutnya, rambutnya sudah pun beruban, putih. Maka kalau kita berada dalam satu situasi, berilah kemuliaan mereka, beri mereka duduk di situ, contohnya dalam bas ke, ataupun ketika kita berada di satu tempat menunggu giliran di bank ke, melihat orang seperti itu, bangunlah, bagi kemuliaan kepada mereka, walaupun dia kafir, tuan-tuan. Ya, walaupun dia kafir. Saya pernah menerang kepada tuan-tuan dalam kuliah tafsir bagaimana Nabi SAW bangun bila melihat jenazah Yahudi lalu di kawasan Masjid Nabawi. Ketika itu orang Yahudi ada berpelesiran bersama dengan orang Islam di Madinah, maka mati seseorang mereka. Nabi bangun, para sahabat kata, Rasulullah, ini merupakan jenazah Yahudi. Nabi menjawab, bukankah dia seorang manusia? Jadi dalam hadis ini, konteks ini merujuk kepada penghormatan yang diberikan kepada seorang lebih tua daripada kita walaupun dia kafir. Ya, walaupun dia kafir. Kalau dia beriman, lebih-lebih lagi. Kalau dia beriman dan berilmu, lebih-lebih lagi. Jadi konteks ini merujuk kepada orang tua dan hafiz, orang alim, ustaz yang mengamalkan ilmunya. Kalau tidak mengamalkan ilmunya, tidak masuk dalam konteks meminta agar dimuliakan di sini. Kalau kita jumpa dia sedang pelesiran dengan budak-budak perempuan, bergurau, lebih teruk daripada orang biasa, tuan-tuan pergi pula tengok sebagai contohnya bola sepak, bersorak macam orang lain, tak salah pun tengok bola sepak, tak kira bercampur gaul lelaki perempuan, itu masalahnya, tuan-tuan. Tak salah pun kalau pergi ke melihat di Cyberjaya, melihat lumba motosikal, kereta, tak salah pun. Tapi kalau pergi dengan suasananya, lelaki perempuannya dengan perempuannya pakai tak tutup auratnya, maka tak layaklah diberi penghormatan golongan seperti itu. Maksud hadis ini dan juga memuliakan pemimpin yang adil. Yang adil berarti yang menjalankan tanggungjawabnya. Di belakang itu kita tidak tahu apakah dia jadi pemimpin, dia mengambil harta rakyat, itu kita tidak tahu. Yang kita nampak kebaikan-kebaikan yang dizahirkan, maka hendaklah kita beri kehormatan, memuliakan mereka ini dan menutup aib mereka. Ini ajaran Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kita tak disuruh untuk korek, untuk cari, untuk gali, untuk timba entah mana-mana berita yang kita dapat, dan akhirnya kita mengumpat orang yang tak pernah pun melakukan kesalahan kepada kita, kan. Ini pemimpin-pemimpin yang telah pun lantik, kita kenal mereka ke, tuan-tuan? Mungkin kenal setakat itulah. Mereka kenal kita ke? Mereka mungkin tak rapat dengan kita, mereka pun tak kenal kita. Tiba-tiba kita mengumpat mereka kau-kau.
Apa tujuannya tuan-tuan? Jadi dalam konteks sekarang negara kita mengalami berbagai krisis, berbagai ujian, maka hendaklah kita memainkan peranan mendamaikan, memperbaiki, mengesyorkan yang baik-baik, seluruhan untuk mencadangkan ada banyak. Mudah-mudahan kita dapat memahami hadis ini. Hadis ini kata Imam Nawawi, pangkatnya, martabatnya hasan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan pula dengan berkata, amarna Rasulullah SAW an nunzilan nasa manazilahum. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa Rasulullah memerintahkan kami meletakkan manusia pada kedudukannya. Kedudukannya makna kemuliaannya, pangkatnya. Bahkan Imam Malik rahmatullah alaihi, imam ahli sunnah ni, guru kepada Imam Syafi'i, dipanggil sebagai imam dari hijrah. Imam Malik rupanya putih, kulitnya putih, tinggi orangnya, suka pakaian putih. Kalau dia datang tampil setempat, orang tahu bau harum itu bau Imam Malik. Ketika mengajar ilmu, duduk di tempat yang tinggi dan berkata, aku bukan minta engkau muliakan aku, tapi aku nak sampaikan satu daripada Rasulullah yang wajib kamu muliakan, iaitu hadis-hadisnya. Imam Malik ini walaupun tinggi kedudukannya, warak orangnya, salih orangnya, tapi setiap kali datang seorang anak muridnya dari jauh, namanya Khurasan, tempat itu Khurasan, nama anak muridnya Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu wa ardhah. Mereka ni semua merupakan pangkat radhiyallahu anhu wa ardhahum, tuan-tuan. Maka Imam Malik akan memanggil Abdullah bin Mubarak ni duduk dekat dengan dia di depan majlis ilmu itu. Padahal nak masuk ke majlis ilmu, Imam Malik ni punya ketat, tuan-tuan, ada polis pula yang jaga. Imam Malik majlis ilmunya, kalau burung boleh tinggi di atas kepala seorang anak murid, kerana Imam Malik seorang yang sangat tegas, tak boleh nak ketawa-ketawa. Majlis senyap sepi, kalau jarum peniti jatuh pun mereka akan dengar, ibaratnya begitulah. Maka Imam Malik walaupun majlis ilmunya begitu ketat, disiplin, nampak saja Abdullah bin Mubarak ini anak murid dia, tuan-tuan, tapi pencinta ilmu, juga seorang yang saleh, yang berilmu. Maka Imam Malik akan meluaskan tempat, suruh orang kuatkan sikit dekatan dengannya, panggil Imam bin Mubarak duduk depan, dan Imam Malik akan bertanya kepadanya pendapat Abdullah bin Mubarak ini tentang hadis-hadis yang dibacakan. Abdullah bin Mubarak ni pula, dia mengetahui Imam Malik memuliakannya, dia hanyalah anak murid Imam Malik, seorang sahabat Imam Malik. Dia akan bercakap, jawab perlahan je hadis-hadis yang ditanyakan. Ini adalah tindakan, gelagat, cara, amalan para salafus salih menghormati orang-orang lain, padahal mereka itu ilmuwan, mereka itu tinggi kedudukannya. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ketika dibawakan dalam hadis-hadis yang contohnya disebut oleh Imam Abdul Hayy Al-Qahtani dalam buku beliau Taratib Al-Idariyah tentang penghormatan terhadap orang berilmu ni, tuan, berlaku kisah Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Beliau ni adalah merupakan seorang sahabat Nabi yang punya kedudukan tinggi. Beliau ni pernah dihadiahkan tongkat Nabi kepadanya kerana menjalankan tanggungjawab yang Nabi suruh dengan penuh amanah dan dedikasi. Abdullah bin Unais ini Nabi hadiahkan dia tongkat. Dan Abdullah bin Unais ini pindah jauh ke Syria. Tiba-tiba datang sahabat yang mulia, namanya sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik, untuk bertemu dengannya jauh, semata-mata untuk bertanya kepadanya tentang satu hadis yang Nabi sampaikan kepada Abdullah bin Unais. Mereka ni berebut-rebut untuk mendekatkan diri mereka dengan Rasulullah. Katalah, saya mendengar perkara ni pada seorang guru saya di UAE. Guru saya ni dengar daripada gurunya di Maghribi, maka makna kat situ saya ada satu tingkatan tertinggal. Maka saya dengar daripada guru saya di UAE satu hadis sampai kepada Rasulullah. Katalah ada 30 orang di antara kami. Maka saya berusaha untuk merapatkan hubungan saya dengan Rasulullah. Saya pergi cari guru kepada guru saya di Maghribi untuk mendengar daripadanya, betul tak tuan guru ada cakap begini. Ini zaman hadis itu ditulis, tuan-tuan. Zaman mereka melakukan rihlah ilmiah untuk mencari ilmu. Bagaimana sahabat Nabi yang sangat mulia Anas bin Malik pergi mencari Abdullah bin Unais ini untuk bertanya satu hadis yang disampaikan Nabi SAW. Diceritakan penghormatan kepada para ulama hadis lagi oleh para ulama hadis tentang para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, iaitulah ketika seseorang mereka lalu di satu tempat. Contohnya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi, kata Imam Abdul Hayy Al-Qahtani, ini Abdullah bin Abbas berada di depan beliau, berada di satu tempat, dan seorang sahabat lain sedang menaiki kudanya ataupun untanya. Maka sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas ini
mengambil tali unta itu untuk bawa sahabat Nabi yang seorang itu untuk pergi ke tempat yang nak ditujunya, pegang dengan penuh penghormatan. Maka dia berkata kepada yang berada di atas unta itu, beginilah Nabi mengajar kami untuk menghormati para ulama kami. Tuan-tuan dimuliakan Allah, umpamanya macam kita zaman sekarang, tolong pandulah untuk orang alim, bawa kereta untuknya, jadi driver untuknya, bawa beg dia. Nampak orang alim ni sedang menuju ke tempat, tolong bawakan bagnya, tolong bawakan bukunya. Ini maksud dalam hadis. Maka ketika sahabat tersebut dimuliakan oleh Abdullah bin Abbas begitu sekali, yang mengambil kekang kuda ini ataupun unta ini untuk bawa ke tempat, sehingga sampai di tempat itu. Sebaik saja sampai di tempat itu, yang berada atas kuda ni pula, Jabir ini turun ke bawah dan peluk cium tangan Abdullah bin Abbas ini, sehingga Abdullah bin Abbas ini merasa malu yang amat sangat. Abdullah bin Abbas ini bila lakukan demikian, dia lebih muda daripada Jabir, maka dia berkata, cukup. Jabir kata, beginilah kami disuruh oleh Rasulullah untuk memuliakan keluarganya. Kami disuruh untuk memuliakan keluarga Rasulullah. Yang seorang belagak macam anak murid, tawaduk kepada guru, yang guru ni pula tawaduk kepada anak muridnya pula, kerana anak muridnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan. Jadi Abdullah bin Abbas ni kalau nak keluar pergi mana-mana, beliau akan mewangikan tangannya, kerana dia berkata, nanti aku jadi bersalah lah, orang nak cium tangan aku tak bagi cium pun dia nak cium juga, kerana penghormatannya kepada keluarga Rasulullah SAW. Mereka menganggap aku sebahagian daripada keluarga Rasulullah. Memang Abdullah bin Abbas ni keluarga Rasulullah pun, Rasulullah pernah menyatakan ini sebahagian daripada keluarga aku. Jadi inilah cara kita menghormati orang alim. Dan cara orang alim ini dihormati pula memuliakan anak muridnya. Mungkin kalangan anak muridnya merupakan asyraf al-bait, ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tawaduknya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tuan-tuan. Baik, hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dalam sunannya, Al-Bazzar al-Musnadnya, Al-Hakim Abu Abdullah berkata dalam kitab Ulumul Hadis, hadis ini merupakan hadis sahih, iaitu kita disuruh memuliakan manusia sesuai dengan kedudukannya. Jadi kalau orang itu orang alim, hormatilah dia. Kalau zaman dahulu, kealiman, ketentuan alim ilmu ini kerana diberi oleh guru-guru mereka sendiri, bahawa anak murid aku ni layak bagi fatwa. Dia kalau balik ke Malaysia nanti dia layak bagi fatwa, kerana dia belajar dengan aku kat Yaman, dia dah belajar dengan aku kat Baghdad. Gurunya berkata demikian. Saya tulis lagi. Zaman itu sudah berlalu, tuan-tuan. Zaman tazkiyah seperti itu sudah pun berlalu. Maka ukuran kepada ilmu yang dituntut oleh seseorang kita adalah dengan sijil-sijilnya. Kata guru kami Maulana Dr. Walid Al-Ani Al-Hasani, seorang ulama dari Baghdad, berkata bahawa sijil-sijil yang kamu bawa pulang dari Jordan, dari Mekah, Madinah, Morocco, dari Azhar, ini adalah merupakan syahadah, merupakan satu persaksian kamu telah menuntut ilmu ketika di universiti dahulu. Maka kita menghormati orang berdasarkan kepada kedudukan ilmunya. Kalau dia ada PhD dalam bidang tertentu, hormatilah dia, tuan-tuan. Kita kalau orang ada PhD dalam bidang itu, kita petikaikan lah, dia belajar satu bidang je, dia belajar satu bab saja. Kalau dia belajar bahasa Arab, PhD-nya takhasusnya dalam huruful jar. Huruful jar jadi tahu, yang lain tak tahu. Janganlah kata macam tu, tuan-tuan. Tapi kalau kena pada puak kita, golongan kita pula, kita menyokong habis-habisan. Berkata kami menuntut ilmu untuk melawan puak sekian-sekian. Tapi kalau puak yang menjadi golongan yang kita tak senangi itu ada PhD, mati-mati kita hentam habis-habisan. Tapi kalau golongan kita ada PhD, kita puji habis-habisan. Tuan-tuan, janganlah macam ni, tuan-tuan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Janganlah disebabkan kecenderungan kita meletakkan kebencian kepada orang yang kita tidak suka, yang bukan golongan kita. Terimalah orang, tuan-tuan. Jadi syahadah yang diperoleh oleh seseorang di universiti, di mana saja tempat dalam dunia, asalkan dia diperakui oleh JPA, kita anggap ia sah lah. Maka itulah sebab kita kena memuliakan seseorang. Baik, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang saya ceritakan tadi meriwayatkan satu hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhud thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhzan lil Quran fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Nabi akan menghimpunkan jenazah dua orang syahid dalam perang Uhud, kemudian baginda akan bertanya, siapa yang lebih banyak menghafaz Quran antara kedua-duanya? Apabila ditunjukkan kepada salah seorang daripada mereka, maka baginda mendahulukannya untuk dimasukkan dalam lahad. Ketika berlaku perang Uhud, golongan yang mati syahid di kalangan para sahabat ni 70 orang,
maka Nabi SAW telah pun mengarahkan digali liang lahat yang besar. Maka semua mereka berkongsi liang lahat. Kadang umat Islam dalam keadaan letih, penat, tak mampu nak gali setiap seorang itu satu kubur. Mereka semua penat, mereka pun luka, cedera parah, Nabi pun cedera parah. Maka mereka berkongsi lahat. Ada yang dikumikan 2 orang, ada lebih. Yang pentingnya ketika nak disempurnakan, semadikan jenazah mereka itu, maka Nabi telah bertanya, ni ada 2 orang, siapa yang paling banyak hafaz Quran? Kalau para sahabat menunjukkan ini, maka itu yang akan didahulukan untuk dikebumikan. Ini menunjukkan kepada kemuliaan Ahlul Quran di dunia lagi. Nabi memuliakan sedemikian. Kita tahu dalam kisah-kisah karamah para sahabat ini, sebagai contohnya ayah kepada seorang sahabat yang mulia yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ayahnya mati syahid dalam perang Uhud. Ayahnya pernah pesan pada Jabir, wahai Jabir, kalau ayah mati, maka bayarlah hutang ayah dan jagalah adik-adik perempuanmu. Adik-adik perempuan dia ramai, tuan. Maka Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang masih muda pada masa itu, tak dapat pergi turut serta dalam perang Uhud. Akhirnya dapat tahu ayahnya telah terkorban. Itu pun ditunjukkan oleh pakciknya yang bernama Anas bin Nadir, bahawa ini pakcik engkau. Pakcik kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maafkan saya, bukan Anas bin Nadir, tuan. Maka pakcik kepada Jabir bin Abdullah ni, makciknya menunjukkan inilah jasad ayahmu. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, Jabir teringat tentang pesan ayahnya supaya bayar hutang-hutang ayah, sempurnakan, jaga adik-adiknya yang perempuan itu. Maka Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu akhirnya berkahwin dengan seorang perempuan yang berstatus janda. Nabi telah menegurnya dengan berkata, ala tatazawwaj, halla tatazawwaj bikran tuda'ibuka wa tula'ibuha. Wahai Jabir, mengapa kau tidak berkahwin dengan anak dara? Engkau boleh bermain bersunuk dengannya dan dia pun bersunuk dengan engkau. Kenapa engkau kahwin dengan perempuan lebih tua daripadamu, wahai Jabir? Ini gurauan Nabi kepada Jabir, tuan-tuan, dan gurauan itu pun ada hikmah di sebaliknya lah. Jabir menjawab kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya berkahwin dengan wanita janda ini kerana teringat wasiat ayah saya untuk menjaga adik-adik perempuan saya yang ramai. Saya takut kalau saya kahwin dengan anak dara, nanti tanggungjawab terhadap adik-adik perempuan saya yang tinggal ni tak dapat saya bereskan dengan baik. Saya harap ibu tunggal yang saya kahwin ini mampu jaga adik-adik perempuan saya. Allah mulianya hatimu, wahai Jabir, sampai bicara tentangmu dalam hadis-hadis dibentangkan oleh para ulama hadis macam Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Wahai Jabir, mengapa kau tak kahwin dengan anak dara? Kau boleh bergurau dengannya dan dia boleh bergurau denganmu. Dan dijawab kepada Rasulullah, Rasulullah, pesan ayah saya kahwin dengan, pesan ayah saya jaga adik-adik perempuan saya kahwin dengan tujuan supaya isteri saya dapat jaga adik-adik perempuan saya yang masih kecil ni. Allah mulianya hatimu, wahai Jabir. Dan Jabir ini minta kepada Rasulullah, bila dia ada kemampuan nanti, untuk menggali semula kubur ayahandanya yang telah pun disemadikan bersama dengan para muslimin syuhada Uhud yang lain. Nabi membenarkan. Peristiwa itu berlaku berbulan-bulan lepas kewafatan ayahandanya dan telah disemadikan, dikebumikan. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, ketika digali semula kubur ayahandanya itu, dilihat jenazah para sahabat yang terlibat dalam perang Uhud. Jenazah mereka tidak berubah sedikit pun, bahkan harum bau jenazah mereka, darah masih lagi mengalir walaupun dah berbulan-bulan. Ya, itu adalah karamah para sahabat yang disaksikan pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saja satu cerita berkaitan dengan pengkebumian para sahabat di medan Uhud. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang nak pergi umrah, nak pergi berjalan di mana tempat dalam dunia, marilah pergi bersama dengan Zahdan Travel. Bukan setakat perjalanan umrah, tapi umrah penuh tarbiyah, insya-Allah. Ya, kami target dalam setiap perjalanan ada hadis yang dibicarakan, ada tafsir Quran yang disampaikan, dan balik nanti ada sukatan kepada keimanan, after trip punya questionnaire yang akan kita kongsikan supaya iman kita sentiasa berada di tahap yang terbaik. Tuan-tuan, ini kelainan yang cuba kita adakan di Zahdan Travel, iaitu perjalanan bukan setakat umrah, tapi umrah penuh tarbiyah, insya-Allah. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan orang yang berilmu, agar mereka didahulukan daripada orang yang kurang ilmu ketika dikebumikan, ketika mereka kena berkongsi liang lahat, kerana ketidakmampuan umat Islam pada masa itu untuk menggali setiap mereka ni kubur yang berbeza-beza, lahat yang berbeza-beza. Kemudian pada muka 14 daripada kitab
Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu ini, tuan-tuan. Alhamdulillah, bagi tuan-tuan yang belum memiliki kitab ini, bolehlah miliki kitab yang sangat baik, jendela kita untuk berinteraksi dengan Quran. Sebelum baca Quran, sebelum baca tafsir Quran, bacalah Tibyan, kitab adab-adab membaca Al-Quran. Hak-hak kita terhadap Quran, bagaimana kita nak laksanakan tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Satu buku kecil tapi manfaatnya sangat besar. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah qala man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Rawahul Bukhari. Bahawa Allah berfirman dalam hadis qudsi, kita faham hadis qudsi ni hadis yang ada lafaz kata-kata aku, iaitu Allah. Hadis Nabawi adalah maksudnya datang daripada Allah juga, tapi disampaikan dalam versi oleh Nabi SAW. Jadi hadis qudsi ini Allah berfirman, sesiapa yang menyakiti waliku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Maksud hadis ni apa, tuan-tuan? Maksudnya kalau kita menyakiti orang-orang berilmu, kita menyakiti yang ulama', mereka berkata bahawa darah para ulama' itu beracun. Para ulama' yang telah kita bentangkan sebenarnya ulama' yang ikhlas, ulama' yang tidak ada kepentingan, ulama' yang tidak mengambil kesempatan, ulama' yang tidak menjual dunia, ulama' yang bukan duduk bersama dengan golongan fasik, ulama' yang bukan menggunakan satu dalil pada Quran atau hadis untuk menyokong puaknya. Bukan, itu semua terkeluar daripada maksud hadis. Jadi maksudkan kat sini ialah ulama' yang beramal dengan ilmunya, yang tak ambil kesempatan terhadap orang lain, yang jelas, telus menyampaikan ilmunya, maka inilah golongan yang kita kena hormati. Ya Cikgu Ani, insya-Allah buku ni sangat manfaat, betul Jadi dalam hadis ini memberi ingatan, amaran yang tegas kepada seseorang Muslim supaya jangan menyakiti ahlillah, jangan menyakiti ahlallah, jangan menyakiti orang golongan disayangi oleh Allah SWT, iaitu para ulama yang beramal dengan ilmunya. Sabit dalam sebuah hadis daripada Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Jundab Al-Qasri daripada Nabi SAW, baginda bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah, fala yatrubannakumullahu bi syai'in min zimmatihi." Sesiapa yang mengerjakan salat subuh, maka dia berada dalam jagaan Allah, maka Allah tidak akan menghukum kamu sedikit pun dengan sebab pemeliharaannya. Dua imam yang agung, Abu Hanifah dan juga Syafi'i rahimahumullah, turut menunjukkan dengan kata mereka, jika ulama bukan wali Allah, maka Allah tidak mempunyai wali. Jadi dalam hadis yang telah dibacakan tadi menunjukkan kepada keutamaan orang yang beramal dengan ilmunya, orang yang dijaga oleh Allah. Apabila kita sembahyang subuh, berarti kita mendapat penjagaan yang sempurna daripada Allah. Penjagaan daripada apa, tuan-tuan? InsyaAllah penjagaan daripada penganiayaan orang, penjagaan daripada penyakit-penyakit bahaya. Zimmatillah ni berarti penjagaan Allah. Penjagaan Allah daripada pergaduhan, persisihan, apa sahaja bentuk penjagaan yang dijanjikan berdasarkan kepada hadis ini. Jadi ia menunjukkan kepada kemuliaan seseorang yang berilmu, beramal dengan ilmunya di sisi Allah. Hadis ini kita nampak macam tak ada kaitan, tapi sebenarnya kaitan dimaksudkan itu orang beramal dengan ilmunya mendapat penjagaan daripada Allah. Maka janganlah kita menyakiti orang yang mendapat penjagaan daripada Allah, kerana seolah-olah kita mencabar Allah bila kita menyakitinya. Baik tuan-tuan, jadi dalam hadis, dalam kata-kata Abu Hanifah dan juga Syafi'i rahimahumallah, dua orang ulama mazhab yang terkemuka ini, kalaulah tidak ada wali bagi Allah di dunia, kalaulah orang alim itu bukan wali Allah, memang Allah tidak ada wali selain daripada mereka. Jadi jika ulama bukan wali Allah, maka sebenarnya Allah tidak ada wali. Wali maknanya seorang yang dibimbing, disayangi, diberikan penghargaan. Wali ni berarti yang dijaga oleh Allah. Jadi golongan yang paling dijaga oleh Allah berpandukan kepada hadis di atas yang telah kita bentangkan adalah para ulama. Maka hendaklah kita menghormati para ulama. Lagi sekali ditegaskan, para ulama yang beramal dengan ilmunya, yang tidak mengambil kesempatan daripada orang lain, yang tidak menganiaya orang lain, yang tidak menyokong puak-puak tertentu untuk tujuan-tujuan keduniaannya. Jadi inilah ulama yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dan dimaksudkan oleh para salafus salih. Al-Imam Al-Hafiz Abu Qasim Ibn Asakir rahmatullah alaihi berkata, "Ketahuilah wahai saudaraku, sungguhnya semoga Allah beri petunjuk kepadamu kepada ridha-Nya, menjadikan kita termasuk di kalangan orang takut dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya daging para ulama adalah beracun,
Ini maksud yang telah saya nyatakan tadi. Daging para ulama beracun berarti para ulama yang ikhlas, para ulama murabbin, para ulama yang menyampaikan Islam dengan sebenar-benarnya, bukan para ulama yang bergelumang dalam konteks yang tertentu, yang meraih simpati orang ramai, mengambil kesempatan tak ada orang, bukan itu yang dimaksudkan. Dan kebiasaan Allah untuk menyingkap tabir orang yang mencela mereka itu merupakan satu perkara yang dimaklumi. Maknanya siapa yang buka aib seseorang ulama, Allah akan buka aibnya. Siapa yang menganiaya para ulama, Allah akan kenakan penganiayaan terhadapnya. Kama tadinu tudan, sebagaimana yang kau lakukan, kau akan diberi balik semula. Siapa yang mengaibkan ulama dengan ucapan lidahnya, maka Allah akan menimpakan bala ke atasnya dengan matikan hatinya sebelum dia meninggal dunia. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya mengetahui, beringat-ingat dan berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana atau azab seksa yang tidak terperi seksanya, yang tidak terperi sakitnya. Kata Imam Nawawi, ayat ini berkaitan dengan mereka yang menyakiti para ulama, salah satu daripada ini. Jadi orang yang melanggar perintah Allah, dia tahu perkara itu haram, dilanggarnya. Contoh, orang yang tahu riba itu haram tapi dia melakukan riba. Dia tahu menganiaya orang itu haram, dia aniaya orang. Dia tahu bahawa menyakiti orang-orang alim ini satu benda yang larang dalam Islam, dia menyakiti, sengaja dia menyakitinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Ada satu kisah lah tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kisah ni saya bawa penutup pada kuliah kita pagi ni. Ada seorang sahabat, beliau ni mendapat kelebihan, kemuliaan. Satu keluarga ni punya harta banyak, hartanah, tanah. Maka dia berkata kepada orang alim yang pulang dari luar negara ni, ustaz ini, kalau ustaz nak buat pondok moden, nak cari anak yatim, kami sanggup wakafkan satu bahagian tanah kami kepada ustaz. Tapi kami tak boleh nak namakan wakaf, nanti ada perkara-perkara berkaitan dengan polisi, rules, term and condition satu tempat negeri, maka ia tertakluk kepada peruntukan itu jadi susah. Kami wakafkan kepada ustaz. Ni ayah kami pesan, sebelum mati dulu tanah ni wakafkan untuk buat kebaikan. Kami nampak ustaz layak, kami buat sekolah untuk ustaz. Ustaz cari dana, kami pun bantu juga buat tanah ni. Tanah ni strategik tuan-tuan, terletak di satu tempat. Pada masa itu belum nampak bangunan persekitarannya. Maka ustaz ni pun cari dana supaya, ustaz-ustaz ni banyak yang baik sangka dengan orang, ini perlu diperbaiki, diperelokkan tuan. Ustaz ni balik muda, masih tak ada pengalaman, dia pun buatlah satu pengumuman dengan ramai penyokong-penyokongnya, bantu dia untuk buat sekolah. Berilah satu bangunan yang cantik, panggil anak-anak yatim duduk kat situ. Dia pun mengajar tahfiz Quran. Isteri pun buat begitu. Berlalu satu masa, 5, 6, 7, 10 tahun, 15 tahun. Kini adik-beradik yang ada dah nampak lain. Kawasan persekitaran pun dah bangun. Anak murid pun ramai. Tapi kebanyakannya anak yatim, tak ada kemampuan nak bayar yuran pun. Ustaz ni gigih, dia mengajar, dia cari dana dan sebagainya. Ini kerja orang baik-baik lah tuan-tuan ni. Mudah-mudahan semua yang buat begini mengikut landasan yang betul, ditadbir, urus dengan cara yang betul. Akhirnya berlalu 15-17 tahun, maka adik-beradik pun melihat, oi, tanah ni mahal ni, kawasan kita dah bangun, harganya mahal-mahal, aku dengar je berapa juta dijual. Mulalah perasaan tamak menguasai mereka. Kesilapan yang berlaku kerana tanah ni tidak diwakafkan sepenuhnya, tak tukar nama. Maka adik-beradik pun cari macam-macam hal untuk menimbulkan persisihan dengan ustaz yang mulia ni. Akhirnya ustaz ni pun minta pandangan daripada pentadbirnya. Alhamdulillah dia ada tim yang kuat untuk bagi nasihat. Kawan dia kata, beginilah ustaz, nampak banyak sangat kebencian, macam dendam, kedengkian. Ini ustaz keluarlah, Allah ganti yang lebih baik. Maka keluar ke tempat baru, hijrah lah, kerana tekanan yang amat sangat. Akhirnya keluar. Bila keluar, bangunan yang ada itu pun bukan senang nak robohkan tuan-tuan. Maka jadilah ia rumah berhantu, jadi tempat orang isap dadah pula. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, pengajaran daripada perkara seperti ini ialah ustaz ni kena lebih sistematik pada masa akan datang. Kena ada nasihat daripada golongan yang berkeahlian. Dan dalam masa yang sama, kita ni janganlah ambil kesempatan pada orang. Dulu kita janji lain, kalau kerana kita tak berusaha untuk tulis, kita pun terlupa. Mungkin ayah punya janji dulu terlupakan. Akhirnya tuan-tuan, tak jadi apalah tempat tersebut. Bertahun-tahun pula ia terbiar, terbengkalai. Kerana nak membangunkannya, nak menjualnya pun bukan senang. Dan sekarang banyak kes seperti ini kita dapat dengar.
Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada rasa dengki dan melihat dunia ni segala-galanya. Itu sebab dalam doa yang Nabi anjurkan kepada kita untuk amalkan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu waritha minna wansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la ila al-jahim masirana, wa la tusallit alaina bi dhunubina ma la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Panjang Ustaz Syafiq Murad tolong masukkan doa ni lagi sekali. Kami di kuliah tafsir dah belajar pun doa ni. Tapi bagi tuan-tuan yang belum hafaz, eloklah hafaz Maksudnya, ya Allah, berilah kepada kami satu ketakwaan, ketakutan, kepatuhan kepadamu yang menyebabkan kami takut kepadamu dengan sebenar-benarnya. Yang keyakinan yang menyebabkan kami sampai kepada syurgamu sebelum kami mati. Tubalighuna bi jannatika wa min yaqima tuhawinu bi alamat masaib ad-dunya. Beri pada kami keyakinan yang mana menyebabkan mudah bagi kami untuk menghalami kesukaran, kesulitan, kepayahan dalam dunia ini. Dan sampai kepada ayat rangkap yang di penghujungnya, wala taj'al dunya akbar hamina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini segala-galanya bagi kami. Jadikan kami dalam segala pemikiran itu, kami sentiasa meletakkan bahagian kami di akhirat, nasib kami di akhirat. Jangan berbalik kita bercerita dunia. Tak selesai dah tuan-tuan. Kembali kepada penganiayaan kepada ustaz ni tadi. Akhirnya mereka pun minta ustaz ni supaya keluar. Ustaz ni pun keluar dengan cara yang baik. Pelaburan yang telah dibuat habis begitu saja. Di sisi Allah tentu ada gantinya. Tapi penganiayaan seperti ini kita biasa dengar. Kita kenalah pegang pada janji. Kalaulah ibu bapa kita telah menjanjikan sesuatu dan tanah itu milik mereka, buatlah cara yang proper. Jadi setakat ini saja dulu nasihat saya, sekadar ingatan. Ia tidak berkaitan dengan siapa pun, tapi cerita-cerita seperti ini selalu kita dengar. Moga-moga Allah selamatkan kita daripada fitnah dunia ni tuan-tuan, dan memandang dunia ni segala-galanya bagi kita. Setakat itu saja dulu untuk kuliah pada pagi ni. Bagi tuan-tuan yang belum memiliki kitab At-Tibyan, adab-adab membaca Al-Quran, karya Imam Nawawi ini, alhamdulillah kami telah pun terjemahkan, dan ia terjemahan yang pertama dalam bahasa Melayu Malaysia. Terjemahan yang pertama di dunia lah tu. Alhamdulillah, syukur dengan juhud, effort dilakukan oleh adik-adik, anak-anak kita yang cemerlang belajar di Jordan. Mereka terjemahkan dan kami terbitkan di Telaga Biru. Hargailah kerja mereka yang mulia ni, dan milikilah kitab ni tuan-tuan. Nanti kita belajar setiap pagi Sabtu kitab ini kita belajar insya-Allah. Jadi bagi tuan-tuan yang baca, boleh baca sendiri kitab ini. Kitab ini sangat mulia, jadi perhatian para ulama. Dia merupakan pintu ataupun jendela sebelum kita memahami Al-Quran, tafsir Quran. Mereka menjadikan dia syarat utama untuk mereka baca. Para ulama merentas mazhab gemar membaca karya Imam Nawawi. Kerana Imam Nawawi ni pakar hadis, pakar tafsir, pakar fiqih. Dia menghimpunkan semuanya dalam satu. Keberkatan yang daripada beliau ni dapat kita semak, kita lihat, kita hayati, melihat pelaras ayatnya yang indah, mudah untuk faham. Tuan-tuan boleh baca sendiri kitab ini sebenarnya. Terima kasih Suzy Daniel, terima kasih Ros Azizi, Rosnani, Muhammad Arif. SMO ada jual insya-Allah di Kelantan. SMO ada jual Kamisa. Jadi tuan-tuan jangan lupa, bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan ibadah kurban, kami di Zan Travel sudi bersedia untuk bantu tuan-tuan untuk melakukannya di Damsyik. Alangkah ramainya kelaparan di sana dan ekonomi mereka runtuh, duit mereka tiada nilai, harga barang begitu mahal. Kami lakukan di Damsyik adalah korban kibash, korban kharuf, itu biri-biri. Selain biri tidak ada di sana. Unta tidak ada. Dimash adalah negara sejuk tuan-tuan Jadi kalau ada unta pun di selatan dekat dengan Jordan. Jadi di Damsyik kami tidak memiliki unta, tak ada bekalan unta. Yang ada adalah kambing biri-biri yang sangat besar. Jadi kalau tuan-tuan minat melakukan kurban di Syria, kami sangatlah mengharapkan sokongan tuan-tuan, kerana apa yang menimpa umat Islam di Syria, mereka sebahagian daripada kita. Dan begitu juga kami lakukan ibadah akikah dan kurban untuk tuan-tuan yang nak buat demikian di Mekah dan di Afrika, iaitu di Sudan dan tempat-tempat lain dalam Afrika. InsyaAllah kita sudi untuk bersama dengan tuan-tuan. Boleh rujuk pada Umrah Zahzan di bawah ni, boleh hubungi Ustaz Muhammad. Boleh hubungi Ustaz Muhammad 0930600785. Boleh WhatsApp kepada beliau Ustaz Muhammad 0930600785.
anda nak melakukan korban bagi yang telah meninggal dunia pun mengikut fatwa jumhur para ulama, ia dibenarkan. Saya telah jawab dalam kuliah soal jawab akikah korban minggu lepas. Dan kalau tuan-tuan ada kesempatan pagi esok, saya ada ditanyalah Ustaz TV3, TV9 jam 6.30 pagi esok bagi tuan-tuan yang ada kesempatan lah. Baik, setakat ini saja dulu, wallahu alam. InsyaAllah pada kuliah minggu hadapan kita akan sambung muka surat 17 daripada kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, adab membaca Al-Quran. Sekian tuan-tuan Tuan-tuan ada kesempatan pun kami menyampaikan kuliah tafsir sejak daripada musim PKP yang lalu, dah beberapa bulan, Alhamdulillah, pada jam 9 malam setiap malam dengan izin Allah. Sekian saja untuk kali ini. Jangan lupa sebelum beredar sembahyanglah sunat duha, telah masuk waktunya sekarang sembahyang sunat duha. Kalau tengok waktu time masing-masing, insya-Allah dah masuk duha untuk Semenanjung dan untuk Sabah Sarawak. Sekian, terima kasih pada sahabat-sahabat di Sabah Sarawak yang minta saya adakan kuliah ni, dan juga di Semenanjung. Mudah-mudahan kuliah ni dapat di-share dengan sahabat-sahabat kita yang lain, dapat mereka mengetahui sebahagian daripada adab dengan Al-Quran, hak-hak Quran yang kita belum laksanakan lagi, menerusi perspektif dikemukakan oleh Imam Nawawi ini tadi. Setakat ini saja dulu, wallahu alam. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الجحيم مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزع من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.